belum diusik kalau tak silap Kena! Selena Inferni. Tapi Banyak lagi darah dia guys tu. Dan ini membuatkan yang pasukan Homeboys mungkin akan dia balik ke base. Regen mungkin mana dia tak cukup tu. Little Wanderer masih belum disentuh lagi dan mungkin akan disentuh di sini. Lambat juga. Telah pun disentuh. Tapi Momes kena berhati-hati cubaan untuk mendapatkannya gagal disebabkan Chibi ada Retribution. Wah, kat sini pasukan Todak memang kena bermain hati-hati sebab diorang punya komposisi more to late game. Dengan adanya Yusin Shin dan juga Broody, diorang perlu drag game ni menjadi kepada late game supaya diorang mendapatkan item di situ. Ijat masuk ke hadapan dengan Revitalize kat situ. Namun begitu, pasukan Todak datang untuk membantu rakan-rakannya yang terkena. Mountain Shauke, Lu Yi first blood dekat situ daripada Moon. Sangat-sangat cantik. Ciku injector di situ. Baling Chibi dan double kill diberikan kepada pasukan Todak. Moon menggunakan Lu Yi dengan sangat-sangat kemas dan ini memberikan pasukan Todak turtle yang percuma. Ya, itu dia turtle yang perlu mereka dapatkan sekarang. Dan perbezaan gol sekarang ini, Todak bermain dengan sangat-sangat bagus. A good startup sebenarnya. Lagi kombinasi yang bagus, damage yang cantik dikeluarkan oleh Moon dengan rotation dan juga dispersion sebentar tadi menyebabkan alih-alih pasukan Homeboys terkorban di bahagian atas. Abyssal Arrow daripada Inferni tidak mengenai sasaran tapi Momo itu dia. Hampir saja guys tu. Dan kita dapat Ciku masuk ke hadapan dan Ijat mungkin menghadapi masalah injector yang cantik dan Ciku mendapatkan kill yang pertama untuk dia dan Todak mendahului 3 berbalas kosong dengan pengambilan di atas. Okey, Abyssal Arrow terkena. Inferni cuba nak masuk. Damage yang dikenakan kepada Inferni sangat-sangat banyak membuatkan pasukan Homeboys terkorban guys tu. Inferni perlu bermain dengan hati-hati. Dengan ini pasukan Todak akan cuba mendapatkan turret yang berada pada pasukan Homeboys. Gagal cubaan mereka disebabkan turret itu telah pun dibantu. Ya, ada minion telah pun sampai. Ijat cuba untuk masuk tapi sayang satu kesilapan yang besar di situ. Tak sepatutnya dia melakukan gerakan yang sebegitu. Ini nampak Ijat dah mati sebanyak 3 kali. Okey, perbezaanku memang dah banyak sebenarnya berpihak kepada pasukan Todak disebabkan kesilapan Homeboy sendiri kat situ, correct? Ya, satu kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan. Sekali lagi saya cakap tak sepatutnya dilakukan. Tapi apa yang telah terjadi, kita kena move forward tak boleh nak ingatkan benda tu. Ciku nampak Anip guys tu. Way of the Dragon cuba menangkap Ciku. Abyssal Arrow terkena kepada sasaran membuatkan Ciku terkorban untuk kali pertama di situ. Ya, itu dia. Di bahagian atas sekarang ini kita akan beri fokus kepada Momo. Momo saya rasa dia selesa melakukan farm Abyssal Arrow. Dia kena cabut lari dekat sini, kalau tak dia akan terkorban. Okey, stun yang cantik. Dia akan cuba lawan. Damage yang dikeluarkan oleh Chibi tidak begitu tinggi. Dan ada kat belakang tu intai Momo. Dia boleh melakukan bunuh guys tu. Tetapi dia orang tak nak ambil inisiatif. Dia orang punya display sangat-sangat cantik kat sini. Sempat diasah oleh pasukan Todak kat sini. Sempat dalam bahaya. Reggie Sandstorm cuba mendapatkan medal. Tetapi damage-nya tak kena. Ya, itu dia damage daripada medal. Traceless digunakan. Abyssal Arrow kena. Kita tengok Momo telah pun berjaya mendapatkan kill. Perlawanan ini sepatutnya Homeboys retreat ke belakang. Cuba juga Chibi untuk mendapatkan turtle. Tetapi Anip boleh je melarikan diri menggunakan Shunpo tanpa sebarang masalah. Dan turtle ini akan jatuh menjadi milik pasukan Todak. Kita nampak kat sini Turtle mungkin akan diambil. Turtle yang kedua, Inferni dalam bahaya. Inferni dapat melarikan diri tetapi pasukan Todak dapat Turtle yang orang kata sangat-sangat berharga dalam perlawanan ini. Dan gol juga kita dapat tengok 5,000 berpihak kepada pasukan Todak. Fomes cuba memberikan asakan di sini. Regine Sandstorm dibuka. Libasan satu, libasan yang kedua dan juga ketiga tak mampu untuk membunuh Fomes di sini. Namun begitu sempat balik ke belakang kerana dia tahu mungkin bantuan daripada pasukan Todak akan tiba di sini. Ya, itu dia betapa kerasnya Fomes Sempat ada sedikit masalah untuk burst down dia dengan secepat yang mungkin. Kita tengok pergerakan Ciku. Ciku bermain dengan sangat baik. Sekarang ini ada 1 kill atas beliau dan 5 assist. Okey, dah sememangnya tugas seorang tank untuk mendapatkan assist yang banyak dan kill sepatutnya diberikan kepada core mereka. Dan kita tengok sekarang ini. Kita tengok Ciku. Momo lah. Momo sangat-sangat selesa di bahagian atas. Ciku nampak lebih selesa bermain Johead berbanding dengan Tiger Rail sebenarnya. Sebab apa setup yang Ciku buat sebenarnya lawa daripada tadi. Injector dia, lepas tu dia punya position
sebagai tank and cubaan pasukan Todak untuk mengambil di atas. Abyssal Arrow tak terkena kepada Medal. Medal cuba untuk melarikan diri, mendapatkan jarak. Injector mungkin akan dilakukan tetapi tak dapat menangkap pasukan Homeboy. Dekat sini pasukan Homeboys akan datang membantu untuk clearance mid lane. Yup, flying tackle yang cantik tadi. Oh, Anip akan dikejar. Hampir saja mati kat situ. Namun pasukan Todak berjaya mendapatkan turret yang kedua pada pasukan mereka. Ciku dalam bahaya di sini. Ada yang kena kat belakang tu. Shutdown yang dilakukan oleh Chibi. Siap, dah ada ramai yang telah pun terkorban. Double kill menjadi ambil di sini oleh Chibi. Dan ini adalah satu bala petaka untuk pasukan Homeboys. Tak sepatutnya mereka pergi participate dalam war yang berlaku sebentar tadi. Dan ini membuatkan pasukan Homeboys mendapat nafas mereka semula untuk diorang carry game masuk pada fasa late game. Tetapi kita kena ingat juga yang pasukan Todak punya late game lebih secure, lebih banyak damage fizikal yang akan diorang berikan kepada pihak lawannya. Kerana draft yang dilakukan oleh Todak ni mostly fokuskan kepada late game. Dengan adanya dua marksman yang dimainkan dalam perlawanan kali ini. Di bahagian bawah. Sakit. Pomix hilang terus. Hilang, betul-betul hilang kat situ Fomes. Dan pasukan Homeboys cuba untuk mendapatkan rentak mereka semula dengan pengambilan turret yang kedua untuk pasukan mereka. Adakah ini memberikan ruang pernafasan yang baru untuk pasukan Homeboys? Ya. Saya menyangkakan Ijat akan melakukan sesuatu di sini, cuba untuk mencari seseorang. Abyssal Arrow dilepaskan tetapi Traceless digunakan oleh Medal untuk mengelak Abyssal Arrow tersebut. Turret di bahagian bawah milik pasukan Todak berjaya diambil oleh Chibi. Satu permainan yang bagus daripada Chibi. Medal baru siapkan Blade of Despair sekarang ini. So damage yang dihasilkan oleh ultimate-nya Mountain Shocker akan bertambah dan damage daripada auto attack dia juga akan naik secara mendadak. Ya, perbezaan gol sekarang Homeboys dan juga Todak tidaklah terlalu jauh kerana kita nampak kat sini pasukan Todak dan Homeboys bermain dengan sangat-sangat kemas. Homeboys cuba mengejar rapat goal difference yang ada pada pasukan Todak kerana kita tahu advantage yang diberikan kepada pasukan Homeboys dengan pengambilan turret di bawah. Okey, ultimate dilakukan di situ. Diversion telah pun digunakan. Adakah mereka dia akan tak pergi bawa ke belakang? siapa-siapa. Okey, dia pergi saja je. Dia saja buat seram je kat situ. Yeah. Ijat bertemu dengan Ciku injector yang cantik di situ tapi itu adalah tank. Keras. Jangan. Dan itu dia Momo. Tahun depan memory yang sangat-sangat kuat. Perlawanan diteruskan. Itu dia satu way of breaker yang bagus. Kita tengok Medal berjaya dicari dan Medal dikorbankan di sini. Satu counter kill yang cantik daripada Homeboys. Homeboys sekarang akan melakukan pertahanan di bahagian tengah dan kita masih lagi menunggu. Persoalannya sekarang ini adakah Todak akan berjaya mendapatkan turret ini. Anep tak ada way of breaker tapi Ciku cuba mencari Chibi. Ciku dalam bahaya. Ciku ada berikan untuk menyelamatkan dirinya. Sempat masuk. Buka dia punya parang itu, Desert Tornado. Tapi sayangnya, tiada sesiapa daripada pasukan Todak yang berkumpul dekat dengan dia. Ya, Todak mendapatkan turret yang keempat dengan item yang disiapkan oleh Momo. Brute Force dan juga Blade of Despair. Antara item yang cukup. Dah ada armor, dah ada damage. Mungkin boleh carry to the late game. Manakala pasukan Homeboys pula, kita nampak Chibi, Berserker Fury, Swift Boot, Raptor Machete dan mungkin Endless Battle akan disiapkan di fasa mungkin 10 minit ataupun 11 minit. Okey, Moon akan membawa Ciku di sini dan kita nampak Ijat akan dicari tank tak tank Lagi pasti sekali. akan kena burst dekat sini. Lagi sekali, tahun depan memory. Dan kita nampak kat sini pasukan Todak melakukan rotasi yang sangat-sangat kemas. Inferni berada berdekatan dekat situ. Kita nampak walau bagaimanapun Inferni masih lagi tak menunjukkan dia punya kesesuaian bermain Selena dalam perlawanan Tengok sempat dia dekat mana. Dia nak guna Desert Tornado. Desert Tornado dah sampai tapi Medal patah sekali mengelak Desert Tornado tersebut dan mati juga dia di situ. Disebabkan damage yang besar daripada seorang Momo. Perlawanan masih diteruskan tetapi kita tengok Medal berjaya mengambil kill demi kill dan seterusnya mendapatkan triple kill di sini. Ya, pasukan Homeboys berjaya secure Lord itu. Tetapi Anip juga terkorban. Hanya Ijat saja yang tinggal mampu tak mampu Homeboys untuk bertahan. Kerana kita tahu walaupun mereka dapat Lord, tapi satu pengorbanan yang cukup banyak ditunjukkan oleh pasukan Homeboys membuatkan pasukan Todak akan menyentuh inhibitor turret pasukan Homeboys di sini.
Mainan oleh Medal yang begitu bagus. Sebentar tadi Toto dan perempuan Lord dicuri oleh Homeboys. Ini akan menyebabkan mereka terpaksa beralih ke belakang sedikit. Ijat di bagian hadapan. Dia walaupun tank tapi dia boleh dijatuhkan dengan begitu pantasnya. Dan itu dia mega kill. Medal main dengan bagus. Medal sekarang ini mendapatkan double kill. Dan ini mungkin triple kill je. Oh, saya tersilap. Momo yang mungkin akan mengambil kill ini Toto dan perempuan. Dan kita tengok Adep berseorangan berjaya mengelakkan diri beliau daripada kematian. Perlu beri perhatian. Lord masih lagi hidup di bahagian atas. Masih lagi hidup, tetapi pasukan Toda akan menghabiskan game. Mungkin dengan adanya Anip seorang kat sini tak mampu untuk bertahan. Pasukan Toda akan fokuskan kepada Kristen. Hit demi hit dilakukan for Master Korban. Game dihabiskan oleh pasukan Toda. Tahniah saya ucapkan.